Antara orang yang suka ambil gambar dekat Borak Kopitiam ni adalah Fiona. Dia bukan setakat suka ambil gambar, dia suka paksa orang ambil gambar juga. Hei, itu semua dusta. Tapi masa majlis kahwin you, orang yang datang ambil gambar ramai tak? Maksudnya ada 2-3 fotografer tak yang datang? Ada. Dia 2-3 fotografer. Lepas tu fotografer yang tak di-hire, tak diupah pun ada juga. Bestnya. Tak payah bayar tu. Haziq pun sama kan? Tak, saya memang bayar semua. Semua? Saya yang mana fotografer yang datang, semua saya bayar. Tapi tahu tak gambar-gambar yang Haziq ada tu kan, yang tak dibayar tu kan? Yang dibayar datang tu semua. Gambar dia boleh diterima ke tak? Yes, of course boleh diterima. Angle dia okey ke tak? Ya, sebab bila kita hire fotografer yang profesional, dia dah tahu apa nak buat bila ambil gambar semasa hari perkahwinan. Oh. Dia ada juga pantang larang dia. Okey, tapi kalau Haziq cakap saya tak percayalah. You nak percaya siapa? Kita jemput mereka yang profesional datang sini lah. Yes, kita bersama dengan Encik Nazri Bakar ataupun Benas. Yeay. Ya. Okey. Wah. Nanti kan kemunculan beliau dari pintu. Assalamualaikum Benas. Selamat pagi. Silakan. Okey. Okey, Aziz, apa khabar? Selamat pagi Benas. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Jemput duduk. Selamat datang ke rumah kami ni. Okey, Benas. Okey, ya saya. Tadi kita dah cerita dah sikit-sikit pasal fotografer perkahwinan. Bila nak ambil gambar semasa hari perkahwinan ni ada juga pantang larang dia. Yes. Ada juga benda yang kita kena ingatkan kepada tetamu. Dia ada dia punya pancaroba dan cabaran. Banyak perkara yang perlu kita jagalah sebenarnya. Okey, so mungkin Benas boleh ceritakan dulu pasal Benas. Benas dah berapa lama dah terlibat dalam dunia fotografi ni? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi semua Malaysia. Malaysia. So, this is my first time. Okey. Saya Nazri Bakar. Boleh panggil Benas lah. So, semalam saya dah ada beritahu dalam Malaysia Community Photographer tu, MCP. Untuk kita live pada hari ini, saya telah pun mula mengambil gambar 2002. Tetapi mula mengambil job untuk wedding 2005. Alright, 17 tahun lepas. 17. Tapi dulu filem lah. Filem. Sebelum kita boleh dapatkan digital. Yang digital punya lagi best. Rupanya lagi best. And then pada tahun 2014 tu baru kita makin establish. So, saya sekarang mengurus tim fotografer untuk wedding professional, iaitu daripada Kelantan Fotografer. Kita bersama dengan tim kru kita daripada Kelantan. So, saya fly pada hari ini khas untuk bercakap berkenaan dengan wedding yang orang kata mungkin ada yang tak tahu, ada yang tahu. Tapi kita nak highlightkan hari ini bahawa kerja untuk wedding ni bukan just jam terus pergi buat, tak ada. Kita mesti ada plan dan kita mesti ada negotiation, seni dia untuk hasilkan gambar. So macam di Kelantan kita ada network kita. Kita berada di FK Art Studio, FK yang sentiasa guide kita untuk post. Kita ada stylista. Tapi sangat menarik Rasa macam nak tengok sikit gambar-gambar yang pernah Benas ambil. Yang pernah ambil. Ada tak? Jom kita tengok. Ada. Ni. Wow. Ini yang latest Ni paling latest. Ni memang di hitam putih ke apa Benas? Dia ada hitam putih. Mata Haziq yang tak nampak rupanya. Wow. Do you start saya punya gambar lama? Ini pergi negara mana ni? Ini kebun jagung di Tapi ini Tanah semua Merah. lepas diedit, betul tak Benas? Dia bukannya ambil gambar kita raw terus post je tak. Tapi servisnya termasuklah editing. Termasuk untuk editing. Okay. Tapi kalau kita tengok wow, ini art dia memang lain macam semua Benas. Tapi kalau dengan langit yang macam tu, color yang macam tu, adakah permintaan pengantin sendiri ataupun Benas sendiri yang mencadangkan kita buat macam tu? Kita andaikan bahawa kita sebagai pro. So kita ada semua advice, kita ada semua pilihan yang customer kita nak. So kita kena discuss. Kadang-kadang customer ada pelbagai jenis. Ada yang I pulang pada you all lah, you all nak buat macam mana. Ataupun ada yang datang dengan taste dia tersendiri. So kita kena memahami customer. Kalau kita gagal memahami customer, itu yang akan masalah. Tapi kalau kita tengok kan tadi kan, gambar-gambar yang ditunjukkan ada posing kan, macam-macam posing. Adakah secara naturally semua klien adakah memang pengantin semua pandai, ni model? Memang model ke apa?
You are not model, but we make you a model. Wow. Macam mana? How? That is your first time, actually. Your first time. And then kita ada, dengan orang kata, kita dah praktis dengan model. So kita guidekan model yang bukan model asalnya. So kita mesti first is communication. Okay, now you mesti... Okay, ni susah sikit nak kontrol dengan nanti. So kita try lah, Tak apa. Okey. So kita mula-mula sekali kita mesti ada objektif post tu apa. Okey, tapi sebelum tu, Bernas. Okey, sebelum kita belajar post tu kan, katakanlah orang tu mungkin pertama kali kita ambil gambar dengan juru gambar dan sebagainya kan, mungkin ada rasa malu sedikit. Shy-shy macam tu kan. Kononnya lah depan malu nanti bila selfie. Tapi bila seorang-seorang dah start kamera datang kat dia paling modal. Tak sempat dengan kita nak shoot kan. Tapi sebenarnya macam mana kita nak bagi mereka hilang rasa malu tersebut? Pertama sekali kita mesti bina repo. Okay, first time. Kalau macam you dah biasa tak apa. Okey, tanya khabar. Okey, kemudian buat selfie dulu. Okey, bina repo yang baik supaya dia rasa kita bukan orang asing. Okey, macam adik-beradik, macam kawan-kawan dia. So bila macam tu, kita akan bagi penerangan kita nak apa. Kita mesti pastikan dia faham apa yang kita nak. Barulah dia boleh bagi kerjasama. Ni tak datang terkejah. Okey, posing. Muka garang pula tu. Muka garang macam rimau, macam singa, mana boleh. Siapa berani? Ini contoh ni video semasa Bernas kerja. Ni ya betul. Yes, tu saya. Okey. Kalau tengok peralatan yang Bernas bawa ada macam-macam. Kalau tengok berapa round tu nak pergi ambil barang kat kereta, datang kat location. Okey, right. So ginilah Aziz kita untuk shoot gambar ni, kita ada motif dia kan. Kita ada motif untuk buat masterpiece ke ataupun untuk biasa ke atau untuk available light ke. So yang ni kita decide okey kita nak buat masterpiece. Okey, masterpiece peralatan dia lain. Dia perlukan lebih lighting dan bila perlukan lebih peralatan, lebih kamera, kita perlukan lebih kru. Kita mesti pergi on team. Tak boleh one man show, tak boleh. You tak akan dapat buat. Boleh lah. Dia akan exhausted lah. Gambar macam tengah macam tu kan. Dia gambar sama statik je. Statik. Dan satu lagi, kita tak akan dapat perincian air muka kita punya customer. Customer tu dah penat ataupun dia nak rehat kejap, kita tak perasan sebab kita seorang. Ini kalau kita dah assign seorang, you stylista, you perhatikan air muka dia. Kalau dia berubah, dia suruh relax. Minum air ke dulu ataupun makan coklat dulu. Okey, bagikan dia kendur kejap supaya semua everything kita boleh kawal. Kalau seorang tak boleh one man show. So kalau kita keluar untuk available light, kamera satu cukup. Tapi kalau untuk masterpiece, kita perlukan lampu, strobe light strobe light. Kemudian kamera behind the scene. Kamera behind the scene maknanya kamera di belakang kamera. Di belakang kamera. Macam sekarang ni kamera kena ada lagi satu belakang. Baru orang tahu situasi sebenar kita macam mana. Wah, okey, tapi bila buat fotografi untuk perkahwinan ni, dia ada banyak cabaran. Contohlah, masa hari perkahwinan tu hujan, Bernas. Tak terfikir pun sebelum ni macam, masa cek kaji cuaca tak hujan. Tiba-tiba masa wedding hujan. Okey, tak apalah kan. Saya ada pernah, sebenarnya ada video viral tu minggu sebab soalan baru keluar hari ni, jadi tak dapat nak prepare. Soalan saya tu pun main keluar je tadi tu. Semasa kita shoot untuk garden wedding, tepi beach garden wedding, dia buatkan plumbing tepi pantai. Okey. Jadi kesilapan berlaku sedikit apabila plumbing tu dipasang dekat sangat. Dan waktu tu petang, dia tak jangka bahawa air tu akan pasang. Allahuakbar. Apa yang berlaku? Macam plumbing ku musnah lah. Dilanda ombak. Memang musnah habis lah. Memang musnah lah. Tapi sebagai fotografer, you tak boleh nak ubah semua. You buatlah sesuatu. Mesti capture. Dan berjaya, alhamdulillah. Kru kita berjaya dapat. Walaupun hujan, kita buat tema hujan. Walaupun ombak membantaikan kita punya tu, kita buat. Sebab kita boleh close up dan juga kita boleh wide. So kalau wide tu nampak ke kemusnahan, tutup. Kita buat close up. Sebab itulah kena ada skill. Kena ada penting. So kita pandangan kita tu berbeza. Perspektif kita dengan mata biasa ni adalah berbeza. Kita mata dan juga kreativiti. Mata dan kreativiti. Kalau orang lain tengok mata saja, tak memahami apa yang sedang berlaku dan sudut apa yang perlu diambil. Tapi fotografer dia
kreatif tu kena ada. Dia ada lagi satu ni. Yes, heart. Heart Kalau tak ada hati nak buat, tak ada passion nak buat. Tak ada passion. Mungkin kita akan macam sambil lewa. Ada ramai sebenarnya Benas, kalau Aziz tengok dekat social media, ada yang komplain. Ada fotografer saya ambil gambar macam ni lah, bila tengok hasil dia kecewa lah. Paling teruknya ambil gambar, tiba-tiba gambar tu minta tak ada hilang. Aduh, hai. Itu nak minta Benas bagi nasihat sikit. Mungkin ada beginner yang baru nak berjinak-jinak dalam wedding fotografi ni. Okey, mula-mula sekali bagi pihak customer lah dulu kan. Sebab gambar hilang ini cerita lama, pusing banyak kali dah. Gambar hilang, kamera rosak. Tu alasan lama tu. Cerita lama lah. Kisah lama. Dipusing-pusing balik cerita tu. Ini zaman era digital semua. Lepas shoot, pastikan you dapat soft copy. Dan make, kalau dia minta full payment, bayar full payment. Ataupun berapa certain payment yang kena dapat untuk soft copy tu. Lepas siap, shoot, bagi. Jangan tangguh sampai besok lusa. Jangan. Tu, mesti minta. Mesti orang marah agak saja ni. Sebab ini adalah tip. Kena minta dah. Sebab ini adalah tip untuk melindungi pengguna. Okay? Dan kita kalau berniaga, kita pun kena bagi hak kepada pengguna kan. So apa yang dia bayar, dia sepatut dapat. So lepas habis shoot, terus dia minta soft copy dulu. Yang belum edit tu lah. Yang belum edit tak apa. Sebab dia dah bayar, dia berhak. Okay, bagi pihak fotografer pula, untuk mengelakkan berlaku masalah memory card korup. Itu biasa berlaku. Okay, sediakanlah backup. Backup memori satu lagi ke, ataupun kamera satu lagi. Dan ini akan mengelak kita daripada sakit. Sakit tau. Memori card rosak sakit. Bila dah ambil gambar semua. Saya pernah kena. Cuak muka yang gelap ni, kulit gelap ni. Tiba-tiba putih. Nak beritahu, tidur malam tak lena. Confirm. So fotografer yang betul-betul buat kerja, memang dia hatilah. Okay? Yang mana nak menipu tu, dia tak akan lama. Okey. Buat 1-2 wedding je. Lepas tu hilang. Satu je. Sebab duit dia bawa lagi. Orang mencari ramai. Betul. Tak akan lama. Jadi mungkin bagi Yes. mereka yang betul-betul passionate yang ada passion dan memang mereka nak start hobi ataupun kerjaya sebagai wedding photographer ni, agak-agaknya berapakah jumlah wang yang mereka perlu untuk laburkan beli peralatan dan sebagainya? Okey, for the basic beginner, belilah dulu mirrorless ataupun DSLR. Okay, mirrorless atau DSLR dalam harga dalam 2,500 basic 2,500 ataupun beli yang second. Range harga 2,500 ke 3,000 tu dah boleh dapat. Tak adalah besar pun dia punya modal mula-mula kan. Mula-mula tak ada. Lepas tu kita kena, kalau lihat pada potensial untuk wedding photographer ni sebenarnya besar. Kenapa kita boleh bertahan sampai sekarang? So wedding ada je setiap minggu. Yes. Ya kan. Orang akan kahwin je selalu. Orang akan kahwin. Orang akan cari fotografer. Dan kalau kerja bagus, hasil bagus, orang akan cari. Yes, itu tagline yang saya tulis dekat Facebook group Malaysia Photographer Community. Jangan risau tuan-tuan. Orang tak tempah. Orang akan cari yang mana siapa yang terbaik. Hasil baik, orang tetap akan cari. Walaupun orang fotografer tu kat Kelantan. Nak kahwin kat KL, cari kalau bagus. Kalau bagus, daripada curug mana pun orang sanggup. Sebab kita cakap tu memory kan, penting untuk ada gambar yang cantik untuk simpan. Sebab itulah mereka sanggup. Nak cari Benas ni macam mana? Kita nak cari Benas kat curug mana ni? Di Instagram. Jangan cari saya, cari kita punya team lah network. Kelantan Photographer. Ini tempatnya untuk cari Benas and the team. Apa namanya? Kelantan Photographer. Kalau perlukan perkhidmatan mereka, silakan. Ataupun nak belajar, nak tengok idea dan sebagainya, itulah tempatnya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Benas sebab datang sini, kongsikan begitu banyak info-info yang penting. Banyak kalau tengok dekat dalam pad dia tu. Penuh. Banyak kita kena belajar hari ni. Rasa macam datang khusus tapi tak cukup dengan 10 minit yang kita borak tadi. Tapi Benas, cukup berisi. Thank you. Saya pun belajar banyak benda, rasa macam nak pergi balik beli DSLR. Nak buat terus wedding. Mirrorless ataupun handphone pun sekarang dah boleh. Pun dah canggih-canggih, cukup canggih kan. Okey, jadi kita dah belajar, dah tahu dah apa yang kita perlukan untuk menjadi seorang wedding photographer.